10 Muharram merupakan hari untuk penganut Syiah membinasakan diri sendiri dengan menampar pipi, meraung dan lagi dahsyat melupakan badan mereka sendiri. Di samping itu mereka mengangkat tiang salib. Diarak keliling jalan sambil dipimpin oleh seorang yang berpakaian hijau tertutup. Kenapa mereka buat macam tu? Kita akan bahas dalam video kali ini, jadi tengok video ini sampai habis agar tidak keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa khabar? Semoga sehat selalu dan dipermudahkan dalam segala urusan. Sekarang ini kita berada di bulan Muharram yang merupakan awal tahun baru Islam. Juga kita menyambut Mu'al Hijrah bagi memperingati hijrah baginda Nabi SAW yang jaraknya dengan kita sekarang ini adalah 1445 tahun hijrah. Pada 10 Muharram ataupun disebut sebagai hari Ashura, bangsa Yahudi akan berpuasa. Orang Islam juga disunatkan berpuasa. Tetapi baginda Nabi menyuruh kita untuk berpuasa bermula pada 9 Muharram dan 10 Muharram bagi membezakan dengan Yahudi. Kita berpuasa pada 10 Muharram ini disebabkan banyak peristiwa istimewa yang berlaku pada Nabi-Nabi sebelum ini. Dan pada 10 Muharram juga Syiah membuat sambutan, tapi bukan sambutan tahun baru atau yang lain, tetapi mereka menyambut 10 Muharram dengan membinasakan diri mereka sendiri, mencederakan diri sendiri, melukakan diri sendiri, meratap, menyesali atas kematian Sayyidina Husain yang mana dibunuh pada 10 Muharram di Karbala, Iraq. Sayyidina Husain ini merupakan cucu baginda Nabi SAW, iaitu anak kepada Sayyidina Ali dan juga Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Golongan Syiah ini adalah orang palsu yang mana telah dikalahkan, ditawan pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, dan sebahagian besarnya daripada mereka ini masih lagi menyimpan dendam kepada Sayyidina Umar. Sehinggalah ada daripada golongan mereka yang merancang untuk membunuh Sayyidina Umar, yang mana akhirnya Sayyidina Umar ditikam berkali-kali sewaktu sedang mengimami solat subuh oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah. Bila sebut majusi ini, maka kita akan tahulah yang sebenarnya ia berasal daripada Parsi, iaitu Iran sekarang ni lah. Dan Abu Lu'lu'ah ini diangkat oleh mereka sebagai wira, diangkat oleh puak-puak Syiah lah, sehinggalah hari ini mereka membina bangunan besar di kubur Abu Lu'lu'ah. Dan mereka Syiah ini ziarah pada kubur tersebut. Di samping itu, mereka juga melaknat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan sahabat-sahabat yang lain. وخص باللعن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وقتلة الحسين عليه السلام. Dan mereka Syiah ini terlalu meninggikan Sayyidina Ali. Mereka menganggap Sayyidina Ali ini sepatutnya yang menjadi Nabi, sehingga kan mereka mengatakan bahawa Allah tersilap memilih Nabi. Sepatutnya yang dipilih adalah Sayyidina Ali. Bukan setakat itu sahaja, malah mereka mengatakan yang sepatutnya menjadi khalifah pertama juga adalah Sayyidina Ali, bukannya Abu Bakar, bukannya Umar dan juga bukannya Utsman. Banyak lagi lah dakwaan mereka yang sampai tidak masuk akal, sehingga kan hari ini mereka mendakwa Sayyidina Ali adalah Tuhan pada hari kiamat. ربنا يوم القيامة وأكد علي بن أبي طالب عليه السلام ربنا يوم القيامة. Cerita mengenai Syiah ini panjang, tapi video kali ini kita akan ambil poin-poin penting sahaja, yang mana kita akan cerita mengenai kisah 10 Muharram. Maka kita berbalik kepada 10 Muharram tadi. Sewaktu pemerintahan Sayyidina Ali radhiyallahu an, Muawiyah mendesak Sayyidina Ali untuk menyiasat pembunuhan Sayyidina Utsman, kerana Muawiyah ini adalah keluarga daripada Sayyidina Utsman. Tetapi pada ketika itu Sayyidina Ali mengambil langkah untuk menstabilkan negara dan juga mengurangkannya perpecahan umat Islam yang semakin besar. Maka siasatan tidak dilakukan, sehinggalah terjadinya perselisih faham antara Sayyidina Ali dan juga Muawiyah yang sampai membawa perang terjadi pada ketika itu. Maka perang itu disebut sebagai perang Siffin, perang Jamal, perang antara umat Islam. Dan pada ketika itu juga demi tidak memperpanjangkan perpecahan, maka berlakulah rundingan Sayyidina Ali dan juga Muawiyah, sehingga Sayyidina Ali serahkan kepimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dengan ada beberapa perjanjian dan juga persetujuan. Ia juga disebabkan Muawiyah ini petah berbicara dan juga pandai berpolitik. Pada waktu itu pengikut Sayyidina Ali ini tidak bersetuju dengan rundingan damai, dan mereka keluar daripada menyokong Sayyidina Ali dan juga menubuhkan satu kelompok, menubuhkan satu puak yang dipanggil sebagai Khawarij. Selepas kepimpinan Sayyidina Ali, tampuk kepimpinan beralihlah daripada Khulafaur Rasyidin kepada Khalifah Bani Umayyah yang menggunakan sistem monarki, iaitu daripada seorang ayah kepada anak dan kepada keturunan yang seterusnya. Dan pada waktu itu golongan Syiah ini tidak berpuas hati kepimpinan diberikan kepada Muawiyah, maka mereka melantik Sayyidina Hasan bin Ali, iaitu anak kepada Sayyidina Ali. Sedangkan di puak sebelah sana pula dah melantik Muawiyah sebagai khalifah seterusnya. Setelah kematian Muawiyah, ianya diwarisi oleh anaknya, iaitu Yazid bin Muawiyah. Dipendekkan cerita, Sayyidina Hasan dibunuh oleh puak Khawarij, dan puak Syiah ini memberikan sokongan pula kepada Sayyidina Husain. Dan pada waktu itu mereka menyuruh Sayyidina Husain ini datang ke Kufah, Iraq, untuk diangkat menjadi khalifah. Salamullahi alaihi بأمر من الحسين توجه إلى العراق، وذلك بعدما استلم الحسين سلام الله عليه حوالي 12,000
رسالة، كل رسالة تحمل 5-6 توقيع، يعني 60,000 توقيع. 60,000 توقيع جاءت إلى الحسين من الكوفة يطلبون منه المجيء إلى الكوفة. Sedangkan pada ketika itu khalifah dan kepimpinan dah diambil oleh Yazid bin Muawiyah. Sayyidina Husain ini pun mengantar surat setiap kali dia sampai di Zarud, sampai di Zubala, sehinggalah sampai di Karbala pada 2 Muharram. Yazid bin Muawiyah ini tahu bahawa Sayyidina Husain akan datang ke Karbala, ke Kufah. Maka mereka dikepung oleh tentera Yazid bin Muawiyah, yang mana pada ketika itu dipimpin oleh Ubaidillah bin Ziyad. Dan pada ketika itu orang Syiah mengatakan akan memberi sokongan dengan 100,000 orang tentera dan bantuan, tetapi sebenarnya tidak, hanyalah dusta. Mereka tidak memberi sokongan kepada Sayyidina Husain, yang mana akhirnya Sayyidina Husain bersama 70 orang dikepung dan diarahkan untuk menyokong kepimpinan baru, iaitu Yazid bin Muawiyah. Mereka dikepung bermula daripada 2 Muharram sehinggalah 10 Muharram 61 Hijrah. Dan kelompok Sayyidina Husain ini tetaplah dengan pendirian tidak menyokong khalifah baru sehinggalah mereka diserang oleh pasukan Ubaidillah. Ubaidillah ini memang terkenallah pada ketika itu dengan sifat yang bengis dan tidak ada belas kasihan. Sebelum ini pun dia akan membunuh sesiapa sahaja yang melawan kerajaan. Dia hanya mengikut apa yang diarahkan sahaja oleh pemerintah. Sehinggalah pada ketika itu seorang tentera yang bernama Sinai bin Anas bin Amr Nakhai tinggal leher Sayyidina Husain di Karbala, dan wafatlah Sayyidina Husain dengan terpisah kepala daripada jasadnya. Sayyidina Husain wafat pada ketika itu berumur 56 tahun. Maka pada 10 Muharram itulah menjadi sejarah dan saksi pengecutnya golongan Syiah ini. 10 Muharram itu jugalah menjadi bukti penyesalan mereka. 10 Muharram itulah puak Syiah ini ingati sebagai hari rasa bersalah mereka. Maka dibuatlah satu kumpulan yang dipimpin oleh Sulaiman bin Saud dengan menggelarkan diri mereka sebagai At-Tawwabun, orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang menyesali perbuatan mereka. Sampailah ke hari ini rasa bersalah dan juga penyesalan mereka diwarisi daripada satu generasi kepada generasi yang seterusnya. Sehinggalah tanah Karbala itulah yang mereka jadikan tempat sujud hari ini bagi memperingati hal tersebut. Mereka tidak akan sujud melainkan di tanah Karbala. Jadinya di mana-mana sahaja mereka akan membawa tanah Karbala untuk sujud dengan pelbagai bentuk. Dan hari ini adalah 10 Muharram. Apa yang mereka buat? Pada 10 Muharram sampailah ke bulan Safar, lebih 20 hari mereka akan meratapi hari tersebut disebabkan rasa bersalah apa yang berlaku sebelum ini. Antara yang mereka buat ialah, yang pertama mereka buat adalah mencederakan diri sendiri bagi merasa diri mereka seperti apa yang dirasa oleh Sayyidina Husain. Banyak amalan yang mereka lakukan dengan membinasakan badan, ada yang menampar-nampar muka sehingga merah, ada yang pukul kepala dengan benda-benda yang tajam, dan paling sadis yang ramai buat ialah mereka gunakan besi yang tajam seakan-akan pisau yang diikat kemudian dihayun ke belakang sehinggalah menitis cairan yang berwarna merah. Ianya dilakukan berulang-ulang kali. Mereka meraung, menangis dan sebagainya. Dalam tindakan itu, kanak-kanak kecil juga turut serta melakukan perkara yang sama, bahkan diajar untuk membinasakan diri sendiri. Na'udzubillah. Sebenarnya perkara tersebut tidaklah diajarkan oleh Rasulullah, tetapi ia adalah tradisi daripada Kristian yang disebut sebagai penitence, yang bermaksud orang-orang bertaubat ataupun pengakuan dosa, yang kebanyakannya dilakukan oleh mereka yang beragama Kristian Katolik pada hari Natal ataupun hari Paskah, iaitu hari penjelmaan semula Yesus di akhir bulan Mac. Yang mereka percaya macam itulah, dan ia merupakan tuntutan daripada gereja yang banyak dilakukan oleh orang-orang Kristian Katolik sampailah melukakan badan mereka sendiri. Yang banyak dilakukan di Filipina, di Meksiko, dan di beberapa tempat lagi. Kalau di Nusantara ini mereka tidak lagi melakukan perkara tersebut, mereka hanyalah membaca nota-nota pengakuan dosa. Jadi jelas, apa yang dilakukan oleh Syiah pada 10 Muharram bukanlah ajaran Islam, tetapi ia adalah diada-adakan dengan mengikuti, mencontohi daripada agama lain. Bukan hanya itu sahaja, bahkan Syiah hari ini mereka dah mencampur adukkan Kristian dengan amalan-amalan meratapi di Karbala yang memperingati kematian Sayyidina Husain. Hari ini juga bukan sahaja Syiah yang mengaku Islam meraung ala Muhammad wa ali Muhammad, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, tetapi wujudnya juga Syiah daripada Kristian turut bersama-sama mereka membawa salib dalam perarakan mereka, menyanyi, menangis, melakonkan semula tragedi yang berlaku. Itu semua dilakukan pada 10 Muharram. Yang kedua, mereka juga akan melaknat sahabat Nabi, iaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Aisyah, dan banyak lagi sahabat-sahabat yang lain. Dan mereka melaknat ini bukan hanya dalam ceramah mereka sahaja. Asyhadu anna Aba Bakr wa Umar wa Uthman wa Aisyah wa Hafsah في النار.
Tetapi mereka juga melaknat ketika dalam sembahyang yang mereka lakukan dan juga dalam wirid mereka. Apatah lagi kalau 10 Muharram mereka akan menyanyi dengan mencaci melaknat sahabat baginda Nabi SAW. Kalau sahabat semua nak tengok video-videonya, boleh tengok video-video saya sebelum ini. Meskipun puak-puak mereka ini melaknat para sahabat baginda Nabi, tetapi dalam masa yang sama mereka tidak melaknat Sayyidina Abu Bakar, tidak melaknat Sayyidina Umar ketika mereka berziarah ke makam baginda Nabi. Sebab di sebelah makam baginda Nabi adanya makam sahabat kesayangan Rasulullah, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Rasulullah juga bersabda mengenai sahabat baginda Nabi, khairun nas qarni summa alladhi yalunahum summa alladhi yalunahum. Yang bermaksud sebaik-baik manusia adalah kurunku, kemudian kurun selepas daripada mereka, dan kemudian kurun selepas daripada mereka. Maka kurun Nabi adalah kurun yang terbaik. Yang seterusnya kurun para sahabat Nabi yang bersama-sama dengan Nabi. Disebutkan juga Allah meredai para sahabat baginda Nabi dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Yang bermaksud dan orang-orang yang terdahulu yang mula-mula berhijrah dengan memberi bantuan daripada muhajirin dan ansar, serta orang-orang yang menurut jejak langkah mereka dengan kebaikan, iman dan taat, Allah reda akan mereka dan mereka pula reda akan Dia, serta Allah menyediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Allah janjikan mereka syurga, dan juga hikmah yang besar, makam sahabat dikebumikan di sebelah makam Nabi. Maka golongan Syiah ini bagaimana mungkin mereka mencaci, mengeluarkan perkataan-perkataan yang kesat, sedangkan mereka adalah sahabat Rasulullah, sahabat yang berjuang di awal dakwah Rasulullah, sahabat yang berkorban harta dan juga jiwa raganya untuk agama, menyebarkan agama Islam, berjuang berperang bersama baginda Nabi, hari-hari bersama Nabi, mendengar kalam Nabi, solat berdiri di belakang baginda Nabi, melihat jerih payah perjuangan baginda Nabi dalam menyebarkan Islam. Sahabat yang mempercayai, membenarkan baginda Nabi saat semua orang mengatakan Nabi gila, Nabi ahli sihir, dan sahabat yang begitu cinta kepada Nabi sehingga tidak boleh menerima kewafatan Nabi. Sahabat yang berada dengan baginda Nabi sehinggalah saat-saat terakhir baginda Nabi SAW. Tetapi hari ini puak-puak Syiah tidak tahu dari mana asalnya, mengaku sebagai pencinta Ahlul Bait, dalam masa yang sama menghina, memaki, melaknat sahabat baginda Nabi. Ini dijanjikan dah syurga hanya kerana para sahabat ini menjadi pemimpin yang tidak sesuai dengan hawa nafsu puak-puak mereka ini. Puak-puak Syiah ini tidak ada sumbangan apapun dalam Islam, mengaku orang yang paling sayang keluarga baginda, tapi dalam masa yang sama melaknat sahabat Nabi yang mereka tidak suka. Hari ini Syiah sudah pun mula masuk ke Nusantara, dan ramai yang terpengaruh sekarang ini berada di Indonesia, sehinggalah viral di TikTok surau Syiah yang terletak di Indonesia. Bukan setakat itu saja, wujudnya juga Syiah di Afrika. Mereka pun pada 10 Muharram akan memukul, membinasakan diri masing-masing. Sebab itulah pegangan yang diajarkan kepada mereka. Beruntunglah kita, di Malaysia ni ajaran Syiah disekat serta-merta dan difatwakan menyeleweng. Sesiapa yang melakukan ajaran Syiah Imamiyah, maka boleh diambil tindakan. Sebenarnya mereka ni wujud di Malaysia, tetapi mereka bergerak secara tersembunyi. Dan lagu yang viral sebelum ini, Salam Ya Mahdi, pun versi Syiahnya dilakukan juga oleh orang Malaysia dengan memakai pakaian silat, tetapi lagu yang bait-bait dan juga ayat-ayatnya merupakan ayat Syiah. Juga sebelum ini pernah viral yang mengatakan kubur Rasulullah dibuka, itu pun bukanlah kubur baginda Nabi. Semua boleh tengok video tersebut dalam channel ini. Paling dahsyat fahaman Syiah ini ialah mengaku bahawa Sayyidina Ali adalah Tuhan pada hari kiamat. Ini memang syirik dah sangat jauh dah menyimpang. Belum lagi yang berkaitan dengan nikah mut'ah. Jadi sahabat semua, alhamdulillah buat masa ini ajaran Syiah tidak diamalkan di Malaysia. Tidak ada lagi orang yang mencederakan diri sendiri mereka pada 10 Muharram. Kita belum nampak lagi orang Melayu melakukan seperti itu. Kita belum nampak lagi viral perkahwinan mut'ah ataupun kahwin kontrak di Malaysia. Harap-harapnya tidak adalah, kerana perkara itu dibendung dan juga dijaga oleh Jabatan Agama. Jadi sahabat semua, sama-sama kita perbaiki diri, cintai Nabi dan sayangi semua sahabat baginda Nabi yang pernah berjuang untuk menyebarkan Islam sehingga sampai kepada kita hari ini, yang membuatkan kita tidak menyembah pokok, tidak menyembah matahari, tidak menyembah haiwan, tidak menyembah patung-patung yang tidak berdaya langsung, tetapi kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perjuangan sahabat baginda Nabi. Kita sayang dan hormat mereka semua sahabat baginda Nabi, kerana mereka lah yang bersama-sama dengan baginda Nabi tatkala susah dan juga senang. Jadi sama-sama beringat, moga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita yang lemah ni, dan dijauhkan daripada perkara-perkara yang menyimpang dan juga sesat. Jadi cukup sekedar itu sahaja. Jika video ini bermanfaat, sudi-sudilah komen dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.